PNB kan, atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini, bicara maksud PNB, dan kita jumpa lagi lah kalau ada ruang dan waktu di lain masa, insyaAllah. Jumpa lagi Datuk, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkongsian kita untuk episod ataupun siri terakhir untuk bicara maqasid bersama PNB. Hari ini yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Akram Laudin, pengerusi ASNB Wakalah Sdn Bhd bersama kita. Kita harap dapat manfaat banyak daripada program-program kita sepanjang minggu. Terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan Lut dan Pian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok dengan banyak lagi perkongsian menarik, insya-Allah, untuk edisi hari Khamis pula. Okey, insya-Allah. Dan Yati akan sambung tugasan Aspirasi 10.1 kejap lagi. Selamat bertugas Yati, dan jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan eksklusif kepada anda oleh Permodalan Nasional Berhad. Layari www.pnb.com.my untuk maklumat lanjut. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pulau Pinang merupakan negeri kedua tertinggi di Malaysia bagi vaksinasi dos penggalak COVID-19 dengan 60.9% populasi telah menerima suntikan itu selepas Lembah Kelang sebanyak 69.8%. Sambungan itu, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow berkata individu yang masih belum menerima dos penggalak digalakkan untuk segera mendapatkannya. Tambah beliau, walaupun suntikan tersebut tidak diwajibkan, namun ia amat penting memandangkan kes positif COVID-19 kembali menunjukkan peningkatan selain turut membantu berdepan varian baharu wabak tersebut, terutamanya Omicron BA5 yang lebih mudah menjangkiti. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA menyasarkan 50% kawasan hijau di seluruh negara menjelang tahun 2040. Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, bagi mencapai tujuan berkenaan, semua program yang dianjurkan diwajibkan menanam pokok agar dapat mencapai sasaran 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun. Pada sidang media program Mesra Rakyat Keluarga Malaysia Zon Tengah di Dewan Seberguna Sungai Tinggi di Sungai Kerang dekat Terong, Bukit Gantang, Perak, beliau turut berkata, untuk tahun ini pihaknya dijangka mencapai sasaran 36 juta pokok dan memerlukan 4 juta lagi dalam tempoh 6 bulan sehingga akhir bulan Disember ini. China akan mempercepatkan perundingan mengenai kod tata laku COC di Laut Cina Selatan dan bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan dalam mewujudkan kerjasama dan keamanan. Demikian menurut ahli Dewan Negara China yang juga merupakan Menteri Luar Wang Yi ketika merujuk kepada laut yang menjadi pertikaian itu dalam sidang media bersama dengan Datuk Seri Saifuddin selepas mesyuarat berkenaan di Kuala Lumpur. COC bertujuan untuk mengurangkan risiko konflik di Laut Cina Selatan yang menjadi pertikaian dengan beberapa buah negara anggota ASEAN dan China terbabit dalam tuntutan wilayah yang bertindih. Di samping itu, menurut Wang, China bersedia untuk bekerjasama dengan Malaysia dan negara ASEAN yang lain untuk memperdalam kepercayaan bersama yang strategik dan meningkatkan lagi penyelarasan strategik dan bekerjasama untuk menegakkan kesabilan serantau dan menggalakkan pembangunan bersama. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 27 April 2014, Bengkel Kajian dan Pemahaman Kes Jenayah Syariah diadakan di Kuala Lumpur selama 3 hari. Bengkel Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi ini diadakan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada saksi-saksi kes perbicaraan jenayah syariah. Pegawai penyiasat perlu diberi penerangan dalam menguruskan pemeriksaan dan penggeledahan di lokasi kes.
penahanan orang yang disyaki melalui pelaksanaan waran tangkap yang dimohon pada peringkat penyiasatan kes dan lain-lain. Bengkel ini juga dapat memberi pendedahan kepada para peserta mengenai kaedah-kaedah penyiasatan dan pengurusan kes serta memberi pemahaman berkenaan tanggungjawab setiap saksi kes jenayah syariah. Sesungguhnya, bengkel ini mampu memantapkan jentera penguatkuasaan dan penawaan kes jenayah syariah khususnya di wilayah persekutuan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Radio IKIM yang sebelum ini dikenali dengan nama IKIM FM, pilihan utama anda, telah dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 6 Julai 2001. Ia merupakan satu-satunya stesen radio berkonsepkan pendekatan Islami yang beroperasi selama 24 jam sehari setiap hari ke seluruh negara. Ia menggabungkan program yang bersifat mendidik jiwa serta program yang berbentuk hiburan Islami di samping turut menyajikan pelbagai maklumat yang bermanfaat. Secara keseluruhan programnya dipersembahkan dalam bahasa Melayu. Selain itu, program dalam bahasa Arab dan Inggeris turut disajikan. Malah lebih membanggakan, Radio IKIM telah didengari di seluruh dunia. Tidak dinafikan, Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berjaya dalam menyampaikan mesej Islam antaranya melalui seminar, akhbar dan televisyen. Namun kewujudan Radio IKIM pada tahun ke-9 penubuhannya telah menjadikan penyampaian mesej semakin bertambah dan meluas. Penubuhan Radio IKIM adalah kejayaan besar buat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu. Dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku kerana
sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran temankan sahabat pendengar menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif. Hari ini kita berada di tanggal 13 Julai 2022. Kita berada di hari terakhir untuk hari tasyrik 13 Zulhijjah 1443 Hijrah. Semoga Allah sentiasa memberkati kita dan semoga kita semua Allah kurniakan kemudahan untuk sentiasa membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi hari ini hari terakhir di hari tasyrik, mudah-mudahan kita sentiasa menjadikan Allah itu yang pertama dan utama dalam kehidupan kita bermula hari ini sampai bila-bila insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati kita ada 3 jam. Moga-moga Allah kurniakan keberkatan pada masa 3 jam kita ini insya-Allah untuk perkongsian-perkongsian di Aspirasi 10.1. Dan tadi telah pun bersama dengan rakan Warna Pagi kita ada Sufian dan juga Lukman untuk perkongsian Warna Pagi. Jadi terima kasih pada mereka berdua. Semoga apa yang mereka kongsikan memberikan kita impak dan suntikan semangat untuk meneruskan kehidupan kita dengan lebih bahagia lagi insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat-sahabat pendengar, kejap lagi kita bakal bersama dengan Kelvin dan juga Dr. Nur Muhammad Hadiza Halan menerusi rancangan Kelvin bertanya. Agak-agaknya kan apa pula soalan Kelvin kali ini. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi anda ikuti perkongsiannya secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu inspirasi kita pagi ini sebagai pembuka tirai Aspirasi 10.1. Kita ada gabungan suara intim dan juga Sufian Suhaimi menerusi lagu Damba Kasih. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Jauh ku darimu, semakin dekat pula kau menghampiri daku. Oh Tuhan yang Maha Pengasih, siapalah diriku di pandanganmu. Semakin cuba ku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang Maha Sempurna, berdirinya diriku di hadapanmu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Di bayangan mentari aku kealpaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Di kala dini hari aku kepasrahan mendapat cermin embun kasih sayang-Mu, oh Tuhan. Kasih sayang-Mu Tuhan, itu yang ku dapatkan dengan rahmat-Mu. Ampunilah diriku. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Oh, di bayangan mentari
pura-pura kala dini hari aku kepasrahan mendapat jernih embun kasih sayangmu oh Tuhan. Andainya dihitung amalanku, belum pasti dapat ku hampiri gerbang surga. Oh Tuhan yang Maha Pemurah, hindari diriku dari siksa-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar, dan Alhamdulillah telah pun bersedia di hujung talian. Tak lain tak bukan kita ada Kelvin, sebab Kelvin yang akan tanya soalan. Assalamualaikum. Hi Kelvin, good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Kepada Dr. Iti dan pendengar. Alhamdulillah. Terima kasih Kelvin kerana dalam sibuk-sibuk tiba-tiba hari ini boleh nak live bersama kita. Terima kasih banyak. Dan bersama kita tak lain tak bukan juga yang akan menjawab soalan Kelvin. Kita ada Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, Dr. HD di hujung talian yang baru sampai dari Kelantan. Alhamdulillah hari ini memang rezeki kita semua. Ya, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Doktor dan juga Kelvin kerana menyempatkan, mewujudkan juga ruang masa untuk bersama rakan-rakan pendengar, yang mana anda boleh ikuti perkongsian ini di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga secara langsung di semua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan hari ini cakap tentang Kelvin Bertanya. Kelvin, apa soalan Kelvin pada kali ini? Silakan Kelvin. Okay, soalan kali ini is about relationship lah, hubungan suami isteri, sebab tiba-tiba tercetus nak tanya soalan sebegini. So, doktor saya tanya, kenapa seorang suami harus berikan nafkah kepada isteri? Dalam komponen nafkah tu, adakah duit sahaja ataupun ada harta ke atau macam mana? Doktor, saya dah risau Doktor. Bila Kelvin tanya tentang nafkah lah, apalah. Kelvin, kalau makan nasi minyak, jangan lupa jemput kami. Doktor, kita mulakan perkongsian kita Doktor. Jawapan silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana dengan izinnya, dengan limpah rahmat kurniaan daripada Allah, kita dapat bersama untuk kita tambah ilmu, untuk kita dengar soalan daripada Kelvin. Semoga Kelvin sentiasa sihat, sentiasa ceria. Satu soalan yang sangat bagus, sangat baik. Tengok pun waktu dia bertanya tu muka pun berseri-seri. Kan? Lain macam kan Doktor kan? Sebab soalan ni tiba-tiba selalu daripada ni soalan ialah berkaitan umum, tetapi ni dikhususkan untuk hubungan, iaitu bagaimana tentang nafkah. Jadi terima kasih juga kepada DJ Yati, Masya Allah ceria sentiasa, dan tidak dilupakan sahabat-sahabat sidang pendengar, sahabat Radio IKIM, semoga yang berada di dalam kereta hati-hati memandu, yang berada di rumah semoga sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tengah buat kerja, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil dengar, semoga ia memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi berbalik kepada soalan Kelvin tadi, bila sebut tentang nafkah ni, dia diambil daripada perkataan bahasa Arab sebenarnya, daripada nafaqah. Nafaqah ni adalah diertikan dalam bahasa Melayu, bila kita sebut nafkah ni kita dah faham lah, iaitu perbelanjaan keperluan manusia seperti makanan ke, minuman, pakaian, tempat tinggal. Jadi apa kaitannya nafkah bagi umat Islam? Nafkah bagi umat Islam.
Jadi di dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut di dalam surah At-Talaq, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa ma qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Apa yang dimaksudkan dalam surah At-Talaq ni, Kelvin, ayat ke-7, dalam ni dinyatakan hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nombor satu, orang yang kita nak bagi nafkah ni mesti kita ada tanggungjawab. Biasalah dalam sebuah syarikat, bila kita dah bersama dengan syarikat tu mesti ada tanggungjawab. Kan? Contoh, saya tak bekerja dengan Kelvin, macam mana kita punya tanggungjawab tiba-tiba nak suruh kita buat yang tu yang ni? Mungkin tidak. Tetapi bila kita dah berkahwin, seseorang berkahwin, di sana ada tanggungjawab. Maka tanggungjawab inilah yang Islam titik beratkan supaya tidak menzalimi orang lain, khususnya orang yang di bawah tanggungan dia. Sebab tu bila kita sebut tentang Islam, kan Kevin dan sidang pendengar, Islam ni dia adalah agama yang membawa kepada keamanan, selamat. Sebab tu siapa saja yang mengikuti Islam, maka dia akan selamat, duduk di bawah naungan Islam. Contohnya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebut surah At-Talaq ayat yang ke-7, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuan. Kadang-kadang bila kita sebut hari ini di luar daripada kemampuan, memang susah. Kelvin kalau nak cari isteri nanti, cari yang orang kata kena berjaga-jaga juga, kadang-kadang minta di luar kemampuan. Tapi kalau tengok Kelvin ni nampak semua serba mampu. Kan? Jadi bila minta di luar daripada kemampuan, contohnya bang, saya nak rantai bang, kan, dia minta rantai. Esok pula balik, bang, saya nak gelang mah bang, pulut dakap. Kelvin kena tahu jenis-jenis mah ni, jenis-jenis gelang ni. Jadi dia nak gelang tangan, bukan saja gelang satu, dia nak sampai ke ketiak, dia kata. Nak maknanya dia nak kata kalau boleh dia nak pakai gelang mah, kalau boleh dengan badan-badan dia nak salut dengan mah. Jadi dalam ayat ini Allah berikan nafkah ni menurut kemampuan, sekadar kemampuan. Dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah. Dalam ayat ini Allah berikan kepada kita satu cara untuk menjemput rezeki. Kadang-kadang kita tak nampak benda ni, Kelvin. Ada orang yang dia ada duit, dia simpan dalam bank dia mungkin dalam keadaan kedekut, bakhil, dia tak nak belanjakan kepada ahli keluarga. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut, sesiapa yang sempit rezekinya mungkin tak berapa banyak, apa yang perlu dia buat? Berikan nafkah. Maknanya berikan nafkah. Dalam ayat ni Allah kata berikan nafkah. Dalam teori manusia ni, Kelvin dan sidang pendengar, teori kita bila kita keluar duit, maknanya duit kita berkurang. Duit kita mungkin akan habis. Kan? Jadi daripada mana datangnya duit ini? Daripada mana datangnya rezeki ni? Yang ni nanti saya akan kupaskan nanti. Kelvin kena tunggu. Yang ni menarik. Yang ni menarik. Tapi saya nak habiskan dulu. Bila kita keluarkan nafkah, maka akan dilapangkan rezekinya. Kemudian Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuannya. Maksudnya bila Allah bagi kemampuannya, seorang mungkin askar, kemampuan duit askar ni, apa yang cukup bagi dia dan isterinya, itulah sahaja yang perlu dibelanjakan. Kalau macam contohnya seorang yang mungkin ada syarikat, mungkin dia buat produk, dia kaya raya, apa yang boleh diberikan kepada isteri dan ahli keluarganya tidak jadi masalah. Tetapi kalau orang yang mungkin kerjanya biasa, mungkin kerjanya gajinya sedikit, jadi sedikit itu juga telah mencukupi bagi ahli keluarganya. Sebab itu dalam ayat ini Allah tidak membebani dan tidak memerintahkan, maknanya kamu kena sediakan rumah banglo, kamu sediakan makanan sedap-sedap, 5 star punya makanan, kena duduk hotel, tidak. Jadi dalam ayat ni sangat jelas sekadar kemampuan. Kemudian dalam ayat ini juga
Allah akan memberikan kesenangan sesudahnya berlaku kesusahan. Kelvin, dalam ayat ini sangat menarik. Bila dalam ayat ini kita rasa payah nak keluarkan nafkah, kita payah nak keluarkan belanja dekat ahli keluarga, maka kita kena tahu dalam payah itu ada kesenangan, ada kenikmatan bagi mereka yang sentiasa laksanakan tanggungjawab dia memberi nafkah. Seorang suami bagi nafkah kepada isteri dia. Jadi apakah nafkah yang wajib diberikan kepada isterinya? Yang ni Kelvin nak tahu. Dia berkobar-kobar. Dia kata apa dia cepat sikit. Jadi pertama sekali adalah makanan. Makanan ini macam mana? Seperti yang kita sebut, sekadar kemampuan suami. Seorang isteri bila dia berkahwin, dia dah tahu dah dengan siapa dia nikahi. Pekerjaannya, mungkin daripada bagaimana kehidupannya. Jadi apabila dia dah menerima, seorang isteri ni menerima kekurangan suami, suami menerima kekurangan isteri, maka mereka kena hidup dalam serba kekurangan itu tadilah. Maknanya kalau makanan itu, orang lain mungkin boleh makan setiap hari ayam. Mungkin mereka tak mampu nak beli ayam setiap hari. Mungkin mereka makan makanan yang mungkin ikan saja ke, bertukar-tukar, daging sebulan sekali. Orang lain mungkin beli daging setiap hari daging ataupun seminggu sekali. Jadi makanan yang pertama. Yang kedua, barang-barang dapur. Kan barang-barang dapur, contohnya keperluan barang dapur untuk dia memasak. Yalah, beli makanan ni kadang-kadang kita pergi order je. Kan hari ni senang, order je di hujung jari. Kalau dikira balik, orang kata boleh bankrupt. Yang ada rambut pun boleh botak, Kelvin. Kalau setiap hari order. Jadi kena beli barang-barang dapur, keperluan. Mungkin isteri tu diberikan anugerah boleh masak, dia masak, jadi mengurangkan lagi kos pendapatan. Kemudian apa lagi, Kelvin, yang perlu, yang wajib? Maka kata ulama, pakaian. Pakaian dia. Adakah pakaian ini perlu beli orang kata setiap hari? Kan jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Hanya setahun sekali sudah cukup. Pakaian ini setahun sekali je. Maknanya kalau kita beli pakaian, sama ada pakaian ialah daripada zahir dan yang dalam, iaitu pakaian yang mencukupi bagi wanita. Tapi Kelvin kena tahu, wanita ni kalau kita buka almari dia, 3 almari, dia kata dia tak ada lagi pakaian. Yang tu memang wanita. Bang, abang, jadi tudung tak ada bang. Padahal tudung semua jenis warna ada. Kan nak apa, pelangi punya warna ada, kelabu, hitam, macam-macam warna. Dia kata tak ada pakaian, tak ada tudung. Kelvin, hati-hati. Kan? Memang kalau baca buku perempuan ni, kita takkan faham, takkan khatam. Sebab Allah anugerahkan ni, wanita ni satu keadaan yang luar biasa. Jadi pakaian wanita ni kita beli atas kemampuan. Jadi persoalan dia, kan, sebelum Ustaz sambung, adakah pakaian ni kalau kita kata setahun sekali ataupun setahun 2 kali sudah mencukupi? Sekiranya dia mampu lebih, apa salahnya, Kelvin? Kan isteri, belilah, kan, seminggu sekali. Kalau dia mampu, tak apa. Kan, jangan beli untuk orang lain pula. Perempuan lain boleh beli. Takkanlah isteri yang disayangi, yang dicintai, hidup sekali dalam rumah, yang diredai, itu Islam. Maka kita kena dahulukan orang yang berada di bawah tanggungan kita. Sebab tu kata Nabi sangat menarik. Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang yang paling baik adalah orang yang berbuat baik kepada ahli keluarganya. Maknanya kalau kita berbuat baik kepada ahli keluarga, itulah orang yang paling baik, kata Nabi. Dan Nabi sebut, aku juga berbuat baik kepada ahli keluargaku. Maknanya Nabi ada ni, Nabi bagi pakaian kepada isterinya. Kemudian selepas daripada itu, iaitu tempat tinggal. Tempat tinggal. Tempat tinggal ni bagaimana tempat tinggal? Sekadar kemampuannya, yang penting tidak mendedahkan aurat wanita itu sendiri. Kan, bukanlah bererti dia kena duduk ke rumah, contohnya 3 tingkat ke, dia nak kena duduk rumah. Tak, atas kemampuannya, bagaimana suami itu rasa dia mampu, itulah tempat tinggal.
walaupun rumah itu dia tak beli, dia sewa. Jadi sekiranya suami itu mampu untuk sewa, maka sudah cukup nafkahnya. Jadi kita dah sebut 4, makanan, barang dapur, pakaian, tempat tinggal. Kemudian apa lagi Kelvin? Ada lagi alat-alat untuk membersihkan diri. Alat-alat membersihkan diri. Maksudnya kalau sabun Kelvin, orang perempuan ni dia banyak, orang lelaki ni kan dia jumpa sabun pun cukup alhamdulillah, tak ada sabun pun alhamdulillah. Orang lelaki ni dia memang magic orang lelaki ni kan. Yang penting jurus air ada. Itu je. Yang penting ada air kan. Kalau tengok cerita P. Ramlee tu dia basuh mata je. Orang perempuan dia lebih. Dia kalau mandi kena ada shampoo, dia kena ada sabun, lepas shampoo ada toner, lepas toner macam-macam lah. Kan? Jadi kita pun duk pening. Duk lepas habis tu ada lagi barang-barang kebersihan diri. Jadi kebersihan diri ni mengikut kemampuan. Jadi ini disebutkan oleh ulama sebab fitrah wanita ni dia suka kecantikan. Kita tak boleh nafikan. Kadang-kadang kita kahwin kan, kita bila kahwin kita nak isteri kita cantik tapi kita kedekut. Kan kita tak nak. Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita hari ni tengok wanita lain. Sebab apa? Sebab kita tengok isteri kita, kita tak sediakan peralatan yang baik untuk isteri. Jadi sebab itulah orang lelaki ni dia suka tengok bini orang. Sedangkan suami dia dah bagi yang terbaik. Jadi sebab itulah kita hari ni Islam mementingkan perkara-perkara asas ini. Dan satu lagi, tadi makanan, barang dapur, pakaian, tempat tinggal, alat-alat untuk membersihkan diri. Dalam kitab, dia mengatakan bahawa sekiranya suami mampu, Kelvin, maka kena sediakan pembantu rumah. Yang ni isteri kalau dengar melompat abang kena rekod ustaz ni kata. Dia kata, pembantu rumah. Pembantu bagi isteri sekiranya isteri ini kebiasaan isteri mempunyai pembantu. Maksudnya sekiranya isteri ni ialah kadang-kadang isteri yang dia boleh buat kerja, dia tidak ada masalah, maka tidak jadi masalah. Tetapi sekiranya isteri memerlukan pembantu dan suami itu mampu, maka ini disebutkan dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, dalam kitab Imam Syafi'i, maka sekiranya suami itu mampu, maka ia satu tambahan. Barulah suami itu disayangi isteri, abang lah yang terbaik kan. Isteri pun barulah senang ada time nak jaga kuku kan, ada time nak berhias. Ini asyik balik je bau bawang. Sebab apa? Sebab tak ada masa nak berhias untuk suami. Lepas tu suami ni jenis pula mulut laser, komplain kan, yang tu tak kena, yang ni tak kena. Dia nak TikTok, tapi inilah yang disebutkan sebagai nafkah, Kelvin. Sebab tu apa kebaikan-kebaikan yang disebutkan seperti mana yang disebutkan tadi sungguh luar biasa. Sebab itulah seorang suami dia perlu memberi nafkah kepada isterinya dengan cukup. Sekiranya isteri tak dapat nafkah, kan? Saya sambung sikit lagi. Sekiranya isteri tak dapat nafkah, dapat suami yang bakhil kedekut, tai hidung masin. Yang tu istilah biasa kita guna. Prihatin duit doktor. Dia prihatin sangat dengan duit dia. Terlampau prihatin sangat, sayang sangat duit dia kan. Jadi bagaimana? Dalam Islam dibenarkan isteri kena dengar, dibenarkan isteri mengambil duit suami sekadar keperluan. Ada di dalam hadis Nabi SAW ketika mana seorang wanita mengadu kepada Nabi, ada lakinya dalam keadaan bakhil, maka Nabi izinkan, tapi bukanlah ambil bermakna boleh kita ambil siap boleh beli orang kata handphone yang canggih-canggih. Tidak, dia mesti ambil untuk makanan tadi, barang-barang dapur, pakaian, tempat tinggal, ataupun untuk membersihkan diri, iaitu keperluan-keperluan asas sekadar kemampuan suami. Yang ni yang disebutkan di dalam hadis Nabi, bermakna nafkah ni wajib. Sekiranya suami tidak memberi nafkah, maka hukumnya, Kelvin, dalam Islam berdosa. Sebab Islam dia nak orang kata supaya orang tidak ada satu pun dizalimi antara satu sama lain. Tidak mahu dalam Islam ni tak ada siapa yang dizalimi, ditindas.
Bila seorang isteri dah menyerahkan segalanya kepada suami, tanggungjawab suami adalah untuk menyediakan keperluan isteri. Wallahualam. Masya Allah. Kita akan sama lepas ni banyak info. Tu Kevin hari ni ada orang kata Satu saja pasal duit, mungkin pakaian. banyak rupanya kan Kevin kan. Itulah insya lagi kita akan kongsikan banyak lagi sebab Allah akan beri ikut tanggungjawab yang telah kita laksanakan sebagai lelaki dan sebagai wanita. Saya rasa happy lah hari ni kan doktor, sebab doktor dah gariskan macam-macam. Jadi untuk sahabat-sahabat pendengar yang dah ambil nota tadi, alhamdulillah, share lah perkongsian kita ini. Semoga kita jadi wanita yang sentiasa terjaga dan sentiasa kita tahu kat mana keperluan kita yang perlu dilunaskan oleh suami, insya-Allah. Kita akan kongsikan banyak lagi lepas kita berhenti rehat ketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah, perjuanganmu mengharungi jalan penuh berduri. Bukan sekadar hati dilukai, namun tubuh juga disakiti. Kau berdakwah menuju jalan ilahi, menghapus amalan menyembah duniawi. Langkahmu tak sekali-kali terhenti, segala dugaan tetap kau hadapi. Tabahnya di kau berjuang, bertemankan para sahabat tercinta, demi maruah agama yang utama kau pertahankan. Dikala kau dijanjikan wanita, kuasa dan segunung harta, engkau membantah sepenuh jiwa demi agama Islam yang tercinta. Sepanjang usiamu kau korbankan demi melihat umatmu berjaya, membawa Islam ke arah kejayaan. Tabahnya di kau berjuang, bertemankan para sahabat tercinta, demi maruah agama yang utama kau pertahankan. Dikala kau dijanjikan wanita, kuasa dan segunung harta, engkau membantah sepenuh jiwa demi agama. Demi agama. Demi agama Islam yang tercinta. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Takrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga
sifat fizikal Rasul dan Orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis berkemas ibadah harian. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Masya Allah, Alhamdulillah soalan yang sangat baik. Rakan-rakan pendengar kita semua ramai puji Kelvin. Terima kasih Kelvin memberikan soalan ini kerana ia sebagai dakwah juga untuk Kelvin. Tapi ini dalam masa yang sama untuk tarbiyah diri kami juga yang lahir-lahir sebagai orang Islam ini. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih banyak Kelvin. Dan kita nak sambung lagi soalan seterusnya daripada Kelvin. Silakan Kelvin. Soalan berikutnya, kalau seorang isteri itu bekerja dan dia boleh tanggung diri sendiri, adakah seorang suami itu tidak perlu memberi nafkah kepada isteri masing-masing? Kan? Macam saya kerja, suami saya tak bagi nafkah ke? Suami saya bagi nafkah. Macam mana Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kelvin. Soalan yang berkaitan tentang tadi, kalau tadi nafkah kita sebut seorang suami kepada isteri ni, isteri yang bekerja adakah dia perlu bagi nafkah pada suami pula? Ini satu persoalan yang bagus juga kan? Ataupun suami tak perlu dah berikan nafkah kepada mereka yang wanita-wanita di luar sana yang bekerja. Baik. Dalam tadi saya duduk baca komen-komen di FB, kan? Ada yang kata kenapa kalau kita lihat ada satu hadis dalam hadis Bukhari mengatakan bila Fatimah Zahra, Kelvin kan tadi kalau kita kata sediakan orang gaji lah, orang kata pembantu kan, kepada mereka yang mampu. Sekiranya mampu, kalau tak mampu tak apa, dia bukan satu tuntutan, satu paksaan, tetapi kata ulama sekiranya mampu. Cuma ada dalam satu hadis, satu cerita berkenaan tentang Rasulullah dengan anaknya Fatimah. Bila Fatimah Zahra dia mengadu kepada Ali. Ali ni sahabat Rasulullah, Kelvin, dan juga menantu Rasulullah, baginda Rasulullah. Jadi bila isterinya Fatimah ni anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan baginda Rasulullah lah, Nabi Muhammad. Jadi anaknya Fatimah dia berkahwin dengan Ali, menantu Rasulullah dan juga sahabat baginda Rasulullah. Satu hari Fatimah ni mengadu kepada Ali, dia kata aku ni sakit belakang. Sebab ialah buat roti, Kelvin, dulu mana ada yang jenis mesin. Kalau DJ Yati mungkin rumah dia serba lengkap kan, nak roti, apa pembakar. Sebut je insya-Allah. Kan. Kalau nak buat, kalau saya di negara Arab, Kelvin, saya pernah duduk di atas bukit. Memang kami kalau masak roti tu kita akan bakar dulu dia punya tempat, kemudian masukkan macam roti tempayan ataupun roti yang kita. Tapi kat sana memang tradisional lagi. Jadi ambil air pun di telaga. Memang di Morocco memang kami ada sesetengah tempat begitu, mengekalkan tradisional. Jadi Fatimah ni, anak Nabi ni, mengadu kepada Ali, suami dia. Dia kata aku sakit belakang. Zahri, dia kata sakit belakang, kena uli roti, kemudian tanganku, muka ialah kena bakar dan sebagainya. Jadi dia minta supaya disediakan seorang pembantu. Jadi Ali ni dalam ketika itu dia suruh Fatimah ni, dia bincang-bincang, ialah minta kepada Nabi, cuba tanya ayah, pak mentua lah, pergi tanya pak mentua Rasulullah ni, mungkin Nabi ada pembantu yang boleh diberikan kepada kita. Sebab Ali ni dia malu dengan pak mentua nak minta, jadi dia suruh anak dia minta, sebab dia tahu ni anak kesayangan. Jadi bila Fatimah pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kata nak pembantu, Kelvin tahu tak apa kata Nabi Muhammad? Nabi kata
aku akan ajarkan kepada kamu zikir. Zikir. Apa zikir dia? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum tidur, Kelvin, kepada muslimat yang sedang pendengar, sebelum tidur, takbir 44 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 34 kali, minta maaf, 34 kali. Kemudian tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Total 100. Allahu Akbar 34. Sebelum tidur. Tahmid, alhamdulillah 33. Kemudian alhamdulillah, kemudian tasbih 33. Subhanallah, subhanallah, maknanya total 100. Maka kata baginda Rasulullah, kamu akan rasa kamu akan rasa esok kamu takkan rasa letih. Sebab apa Nabi ajarkan? Kenapa Nabi tak bagi je pembantu? Ni persoalan dia. Kenapa Nabi mampu je kalau nak bagi pembantu? Sebenarnya Nabi nak ajarkan orang, isteri-isteri dengar, memanglah kita nak pembantu kan. Ni isteri pula. Tadi kita cover isteri, ni kita cover suami pula. Kalau isteri ni dia berpeluh, maksudnya dia sakit, dia buat untuk ahli keluarganya, maka ganjaran dia sangat besar dalam syurga Allah. Nampak? Sebab itu setiap peluh, Kelvin, setiap peluh yang keluar, isteri ni sapu sampah, susun kan, kemas baju Kelvin contohnya kan, lipat ni contohlah kan, buat masak, berpeluh sakit ni, semua sakit-sakit peluh-peluh itu semuanya akan dikira pahala. Betapa besarnya pahala. Sebab tu Nabi nak ajarkan kepada mereka-mereka di luar sana, memang Nabi boleh bantu, memang Nabi boleh bagi, tetapi Nabi nak ajarkan bahawa kita ni, biarlah kita buat, kita penat, kita letih, tetapi hasilnya kita akan dapat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau mampu suami, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya tak mampu, itulah yang terbaik. Pahala yang sangat banyak. Jadi, kembali kepada soalan Kelvin. Sekiranya wanita ni bekerja, ada tak dalam Islam ni wanita bekerja? Rasa kita Islam ni tak benarkan ke wanita bekerja? Maka jawapannya Kelvin, kalau kita tengok dalam sejarah kan, kalau kita tengok Siti Khadijah, isteri baginda Rasulullah sendiri, sebelum menjadi isteri baginda Rasulullah, Khadijah ni seorang tokoh korporat yang berjaya. Dia punya bisnes ni sangat hebat, sangat terkenal. Siti Khadijah, isteri baginda Rasulullah, sebelum berkahwin dengan baginda Rasulullah, dia dah jadi tokoh korporat. Bukan tu saja, ada seorang yang menjadi penyelia kepada pasar. Dia duduk dekat pasar jadi penyelia, supervisor hari ini kita sebut. Siapa dia? Seorang sahabat, Asy-Syifa nama dia. Dia dah bekerja dah menjadi penyelia. Bukan tu saja, ada juga yang merawat luka. Kan, merawat luka tentera-tentera yang mungkin dalam keadaan tercedera. Kemudian ada yang jadi bidan bersalin seperti Ummu Atiyah. Semua ini adalah dikatakan mereka ni bekerja. Sebab tu Islam tak melarang wanita bekerja. Kerana wanita ni, sebenarnya wanita ni, kalau dia tak bekerja secara formal, contohnya dia tak kerja sebagai macam DJ ke kan, ataupun mengajar ke, ataupun dia tidak, orang kata kerja dekat korporat. Sebenarnya kalau kita sebut suri rumah, kita dengar suri rumah ni macam tak ada kerja kan. Sebenarnya itulah pekerjaan. Suri rumah ni satu pekerjaan mendidik anak. Satu pekerjaan. Macam tanggungjawab dan pekerjaan. Ya, betul. Kalau kita fikir ia satu pekerjaan, maksudnya pekerjaan yang diredai oleh Allah, dia sebenarnya kita ialah cuma mungkinlah kita tak adalah gaji macam orang lain dapat kan. Kalau suri rumah ni, bang, setiap bulan 25 hari bulan, abang jangan lupa transfer duit. saya telah didik anak, saya telah basuh baju abang. Tak adalah sedemikian. Tetapi sebenarnya kata para alim ulama, seperti kan kita pernah dengar, sekolah anak-anak ni, sekolah pertama adalah di rumah. Kan ibu tu bekerja sebagai cikgu, mengajar. Cuma tak adalah orang panggil anak-anak, Assalamualaikum cikgu. Tak adalah orang kata selamat pagi cikgu. Memanglah tidak ada.
Tetapi kita kena faham, sebenarnya ibu-ibu yang hebat inilah yang mencorakkan, mendidik masyarakat menjadi ummah yang hebat. Kalau wanita hari ini tak ambil tanggungjawab ini, siapa lagi nak ambil? Sebab tu tak salah isteri bekerja, cuma dia kena berbincang. Yang ni yang dalam Al-Quran, perbincangan suami isteri. Janganlah suami asyik suruh isteri dia buat kerja rumah. Sebab kerja rumah ini sebenarnya dia mestilah kembali kepada suami. Suami dia kena faham tugas dia apa dia. Yalah, kalau segi uruf dia, segi kita sebut sebagai adat dia, Kelvin, kan? Mana-mana bangsa pun suami akan bekerja di luar, isteri akan jaga rumah. Betul kan? Mana-mana, tak kiralah apa pun bangsa, itulah kebiasaannya. Jadi bila suami isteri bekerja, maka sama-samalah bantu. Persoalan Kelvin tanya tadi, adakah bila isteri bekerja tak perlu bagi nafkah? Jawapannya, wajib juga seorang suami memberi nafkah walaupun isteri tu bekerja ataupun jutawan, Kelvin. Wah. Jangan mudah, Kelvin, sebab kalau sekiranya Islam begitu. Sebab apa? Sebab lelaki kan dia leader. Takkanlah leader kita kalau nak kata lelaki power, lelaki leader, tapi bila bab nafkah lembek kan, lemah. Kan? Kita sebagai lelaki tanggungjawab kita, usaha dulu. Sebab tu Allah tak minta kita sediakan rumah banglo atas kemampuan. Tak susah. Tapi kalau isteri kata, abang, saya nak rumah sedemikian, suami jawab, saya mampu ini saja. Kalau awak rasa tak mampu, itu pilihan awak. Jadi sebelum berkahwin, kita kena tengok pilihan kita. Kalau kita rasa kita dah cukup atas apa yang dimiliki oleh suami, maka bahagialah rumah tangga itu. Sebab tu, Kelvin, dalam Islam, sekiranya suami tak memberi nafkah kepada isteri dan anak, maka dia kira hutang. Jangan main-main suami, hutang. Jangan main-main, hutang. Sebab apa? Sebab nafkah tu penting. Sebab kalau isteri tak halalkan, maka suami tu akan susah. Berat tak, Kelvin, jadi lelaki? Sangat berat. Sangat berat. Sebab tu orang wanita ni special. Allah jaga. Sebab tu wanita dia kena rasa Islam. Kadang-kadang orang wanita ni, dia, Kelvin, dia tak sedar yang Islam jaga wanita. Kadang-kadang dia kata, dia komplain yang kenapa wanita kena tutup aurat. Lelaki relax je. Kenapa wanita macam ni? Kenapa wanita macam ni? Tak boleh, orang kata, berwangi-wangian. Suami saya keluar rumah, dia bukan saja pakai minyak, mandi minyak wangi, okey je. Dia kata, tak ada masalah. Jadi sebab itulah sebenarnya wanita ni special. Islam jaga kerana wanita ini sentiasa dipimpin oleh lelaki. Sebab tu lelaki kena memimpin isteri, memimpin anak-anak dia, kena jaga rumah tangga dia. Kalau sekiranya isteri itu dia reda, dia kata, bang, contoh, saya kesian tengok abang tak mampu nak bayar rumah, kan? Saya nak duduk rumah besar. Tak apa abang Kelvin, saya bayarkan rumah. Contoh, kan? Contoh, dia kata saya bayarkan rumah. Abang Kelvin tak perlu buat apa pun. Saya bayar rumah, saya bayar kereta, saya bayar bil telefon, saya bayar segala-galanya, makan semua saya sediakan. Alhamdulillah, saya serba cukup. Maka boleh ataupun tidak, itu pilihan wanita itu. Sebab gaji wanita tu milik wanita. Tapi gaji suami bukan milik suami seorang, milik anak-anak, milik isteri, kan? Semua. Kesian suami, Kelvin kata, kalau macam ni aku tak nak kahwin lah. Jangan, Kelvin, jangan. Ini sebenarnya motivasi kita, sebenarnya itulah Islam. Islam nak supaya suami ni bertanggungjawab. Kan, sebab isteri ni yang melahirkan anak 9 bulan. Suami tak lahirkan apa, bawa perut boroi je. Tak lahir-lahir, kan? Jadi suami ni kena tanggungjawab. Kepayahan isteri dia kena tahu. Sebab tu Nabi SAW cukup menjaga isteri-isteri baginda Rasulullah, menyediakan semua keperluan isteri baginda Rasulullah. Sebab tu Islam ni dia agama yang adil. Sebab orang lelaki, dia disebabkan dia adalah orang kata leader, dia diberikan tanggungjawab
besar tanggungjawab lelaki ini sudah pasti dengan kalau kita tengok badan kita saja hebat, betul tak? Kalau wanita nak suruh ambil 5 biji batu bata dia tak mampu. Memang ada wanita tengok DJ Yati dia kurang lah kan. Tapi kalau suruh Kelvin ambil 10 biji batu bata boleh dia. Sebab bentuk badan pun dah lelaki diciptakan berbeza dengan wanita. Tangan lelaki dengan tangan wanita pun berbeza. Tangan lelaki ni tengok ya Allah keras kan. Pegang tu macam pegang batu. Tapi wanita ni macam kita pegang baby. Lembut tangan dia kan. Jadi perbezaan situ sudah memadai, sebab itu tanggungjawab lelaki besar. Adapun wanita, dia adalah di bawah tanggungjawab lelaki. Kalau dia tak berkahwin, siapa bertanggungjawab? Ayahnya. Nampak? Maknanya wanita ini, Kelvin, 24 hours, 24 jam dijaga oleh lelaki. Hebat tak? Itulah sebenarnya, kalau inilah yang kita buat, insya-Allah semua masalah akan selesai. Tetapi yang paling penting dalam rumah tangga, Kelvin, perbincangan suami isteri itu penting. Kan? Kalau suami mungkin dia tak mampu, dia berbincang dengan isteri. Isteri kalau mampu dah bekerja, tak apa bang, saya bantu abang. Barulah harmoni rumah tangga itu kerana ada perbincangan. Masalah dia sekarang, masalah tak nak berbincang. Kan masing-masing nak tunjuk hebat. Gaji aku lebih besar daripada gaji kau. Jadi akhirnya menyebabkan rumah tangga tu rosak, akhirnya bercerai. Itulah yang perlu dihindarkan oleh kita semua. Wallahualam. InsyaAllah ni apa keberkatan kepada nafkah tu sendiri, doktor kan? Keberkatan kepada sangat nafkah. Kevin ada nak soalan lain ke? Ujung-ujung ni kita ada beberapa minit saja lagi ni kan? Tak adalah, cuma selain sebagai seorang suami, kalau dah menjadi ayah, betul-betul berat juga kan tanggungjawab, sebab kita selalu ingatkan hanya untuk suami kepada isteri sahaja. Betul Kelvin, sebenarnya itulah tanggungjawab seorang ayah. Dia kena bertanggungjawab untuk mendidik anak dia. Sebab dalam sebuah hadis, kalau wanita tengok ni wanita, dikhususkan wanita. Sebab apa wanita ni dijaga? Sebab wanita ini sekiranya elok, maka eloklah masyarakat itu. Kalau wanita ni rosak, maka rosaklah masyarakat itu. Betul tak? Setuju tak Kelvin? Yang tu saya setuju. Sebab tapi itulah, bukan kata tak backup wanita, tapi sebenarnya itulah, dia ada macam give and take dan balance lah. Betul. Sebab itulah Kelvin, Nabi sebut apa? Nabi kata dalam sebuah hadis, sesiapa yang nak bersama dengan Rasulullah dalam syurga, Nabi duduk syurga yang paling tinggi sebab dia Nabi. Tapi siapa-siapa yang nak duduk dengan Nabi, ada satu amalan dalam sebuah hadis. Kata baginda Rasulullah, sesiapa yang menjaga, dia ada 2 orang anak perempuan, ataupun dia ada 2 adik-beradik kandung wanita perempuan, Nabi sebut perempuan, dia jaga betul-betul anak perempuan dia ataupun anak adik-beradik kandung dia, tak kiralah kakak dia ke adik perempuan dia ke, dia jaga betul-betul, sama ada mereka meninggal ataupun kita yang jaga ni meninggal. Dia jaga dengan elok, dengan amanah, maka dia boleh duduk dengan Nabi SAW dalam syurga. Begitu besarnya jaga wanita ni. Sebab daripada wanita inilah lahir orang hebat-hebat. Betul tak Kelvin? Betul. Daripada perut ibu wanita. Sebab itulah wanita ini sentiasa dijaga. Orang lelaki, kena dengar pesan Ustaz, jangan kedekut dengan isteri. Jangan kedekut dengan anak-anak. Dalam ayat tadi, nak Allah lapangkan rezeki kita, maka kita kena bagi nafkah. Baik, Kelvin, tadi Ustaz ada sedikit Ustaz kata rezeki ni macam mana? Bukan saja duit sebenarnya. Sebenarnya rezeki ni luas. Kesihatan tu rezeki. Kalau kita tak sihat, kita jadi stroke, lumpuh, na'udzubillah lah. Boleh tak kita bekerja? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kesihatan itu rezeki. Kebahagiaan. Kalau kita serabut, kan, nak buat kerja serabut ni, duduk fikir masalah macam-macam, masalah isteri, duduk main TikTok dengan siapa, contohlah ni, kita duduk fikir ni, duduk kerja ni, tinggal kat isteri rasa tak tenang, tak rasa bahagia. Sebenarnya kebahagiaan itu juga rezeki. Setuju tak Kelvin? Kadang-kadang orang lelaki ni kita tengok penuh wang ringgit lah. Betul? Kadang-kadang kita nampak wang ringgit, tetapi rezeki ni sebenarnya sangat luas. Kebahagiaan,
orang kata kesihatan, ketenangan, tambah lagi lah rezeki, anak pun rezeki, isteri yang solehah pun rezeki. Isteri solehah ni tak minta. Bila sampai je gaji, abang beli apa yang patut je. Ni kan, suami ni alhamdulillah.